Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan mengesahkan kajian kes sejarah saya, iaitu kemerdekaan Tanah Melayu. Pernyataan masalah yang saya kemukakan ialah peristiwa kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 telah membuka mata masyarakat tentang pentingnya erti sebuah kebebasan. Bincangkan. Hasil daripada pernyataan masalah tersebut, saya dapat merungkai beberapa persoalan kajian kes. Pertama, nyatakan pihak yang terlibat dalam memastikan hari kemerdekaan disambut dengan gemilang. Yang kedua, terangkan kronologi kemerdekaan Tanah Melayu 1957 dengan jelas. Dan yang ketiga, huraikan kesan dalam pelbagai aspek apabila Tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan. Kajian kes yang saya gunakan ialah pemerhatian, yang kedua perpustakaan, dan yang ketiga media. Objektif saya melakukan kajian ini ialah pertama, saya dapat mengenali sejarah penghasilan lagu negaraku, jata negara dan bendera Malaysia. Yang kedua, saya dapat memerihal kronologi kemerdekaan Tanah Melayu dengan terperinci. Yang ketiga, saya dapat menghuraikan kesan dalam pelbagai aspek apabila Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Keempat, saya dapat meningkatkan ilmu pengetahuan tentang hari kemerdekaan yang diadakan. Dan yang kelima, saya dapat mempelajari iktibar-iktibar yang diperoleh daripada sambutan kemerdekaan Tanah Melayu. Pengenalan kajian. Takrif kemerdekaan menurut Kamus Dewan ialah bebas daripada penjajahan, kurungan atau naungan. Negara yang telah mencapai kemerdekaan merupakan sebuah negara yang berdaulat, iaitu mempunyai kuasa tertinggi. Tarikh 31 Ogos 1957 telah menjadi tarikh keramat bagi Malaysia kerana Tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan pada tarikh tersebut. Pelbagai persediaan telah dilakukan bagi memastikan peristiwa bersejarah itu sentiasa diingati. Selain itu, kemerdekaan telah meninggalkan kesan yang penting untuk dihayati oleh kita semua. Laporan kajian. Pertama, nyatakan pihak yang memastikan hari kemerdekaan disambut dengan gemilang. Jawatan Kuasa Persediaan Fizikal. Pertama, Jawatan Kuasa Pemilihan Lagu Kebangsaan telah dibentuk. Jawatan kuasa tersebut diketuai oleh Tunku Abdul Rahman dan dibantu oleh Yaakob Abdul Latif, pengarah Jabatan Penerangan. Lagu Negaraku telah dicipta sebagai lagu kebangsaan dan lagu ini diolah daripada lagu Cerah Bulan, lagu Negeri Perak yang ditulis oleh Saiful Bahari. Kedua, penggunaan bendera Persekutuan Tanah Melayu telah dijadikan sebagai bendera kebangsaan. Reka bentuk tersebut telah dihasilkan oleh Muhammad Hamzah dan mula dikibarkan secara rasminya pada 26 Mei 1950 di Istana Sultan Selangor. Ketiga, penggunaan jata negara telah diperkenankan oleh Raja-Raja Melayu pada 30 Mei 1957. Tunku Abdul Rahman telah memilih bunga raya sebagai bunga kebangsaan. Jawatan Kuasa Sambutan. Pertama, sebuah jawatan kuasa yang berperanan untuk memeriahkan sambutan pada peringkat ibu kota dan negeri. Padang Kelab Selangor dan bangunan sekitarnya dihiasi lampu. Sebanyak 75,000 bendera Persekutuan Tanah Melayu telah ditempah khas dari kilang kayu Jepun dan dibawa dengan kapal laut. Kedua, Tunku Abdul Rahman menyediakan pakaian khas ilhamnya sendiri kepada menteri dan pegawai tinggi kerajaan. Sejenis pakaian kedah iaitu baju muskat, lengkap dengan seluar satin hitam dan bersongket, bersamping dan tengkolok yang direka untuk menteri. Ketiga, kerajaan menganjurkan khusus khas berkaitan dengan protokol yang diikuti oleh sebanyak 300 orang pegawai kerajaan selama 3 hari.
mereka sebagai pegawai penerangan, pegawai pengiring tetamu dan pegawai jemputan luar negara. Dan yang keempat, semua kaki tangan kerajaan diberikan gaji seminggu lebih awal untuk merasai sambutan kemerdekaan. Sambutan tersebut sangat dinantikan oleh rakyat sehinggakan semua tiket kereta api Tanah Melayu di pantai timur habis dijual. Persoalan kedua, terangkan kronologi kemerdekaan Tanah Melayu dengan jelas. Detik pemasyhuran kemerdekaan negara 10 malam. Wakil Parti Perikatan dari Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura berpakaian baju Melayu hitam diketuai oleh Saudara Zubir mengambil tempat duduk. 10.30 malam. Sebanyak 300 orang pemuda membentuk perbarisan kehormat mengambil tempat di tengah padang menghadap jalan raja iaitu Menara Jam. 11.58 malam. Semua lampu di padang dan di sekelilingnya dipadamkan sehingga seluruh kawasan menjadi gelap gelita. 12.30 malam. Lampu dipasang semula apabila jam menunjukkan 12.30 malam diikuti laungan merdeka. Tunku Abdul Rahman dibawa ke hadapan pentas menghadap ketiga yang berdiri. Bendera Angan Jack diturunkan sebagai tanda berakhirnya pentadbiran British di Tanah Melayu, manakala bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan diiringi lagu Negaraku dan laungan merdeka sebanyak 7 kali. Tunku Abdul Rahman memberikan tablik hormat semasa bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan. 12.10 malam. Tunku Abdul Rahman menerima tablik hormat dan memeriksa perbarisan perwakilan negeri. Beliau kemudiannya mengambil tempat di atas pentas. Pasukan pemuda perikatan seramai 24 orang yang diketuai oleh Abdul Majid Osman tampil membawa dulang berisi rantai emas yang tergantung padanya sebutir dengan emas. Rantai emas dikalungkan oleh Sardun Zubir di leher Tunku Abdul Rahman, diikuti dengan laungan Bapa Kemerdekaan Tanah Air sebanyak 3 kali. 12.25 malam. Tunku Abdul Rahman menyampaikan ucapan dengan penuh semangat. 12.55 malam. Majlis diakhiri dengan bacaan doa selamat oleh Tuan Haji Mas'ud Hayati. 8.15 pagi. Tunku Abdul Rahman tiba di perkarangan stadium dengan ketibaan Raja-Raja Melayu yang di-Pertuan Agong Permaisuri dan Duke serta Duchess of Gloucester. Duke of Gloucester yang mewakili kerajaan British telah memberikan ucapan dan menyerahkan surat perlembagaan serahan kuasa kepada Tunku Abdul Rahman. Kemudian, nafiri dimainkan. Tunku Abdul Rahman membaca pemasyhuran kemerdekaan bagi mengisytiharkan Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dan kedaulatan. Dengan tangan di atas, Tunku Abdul Rahman melaungkan merdeka sebanyak 7 kali. Majlis disusuli dengan laungan azan oleh Ustaz Hasan Azhari bagi menandakan kesyukuran terhadap kemerdekaan Tanah Melayu. Kemudian, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan sambil diiringi lagu kebangsaan iaitu Negaraku. Sebanyak 101 gas tembakan dilepaskan menandakan Persekutuan Tanah Melayu bebas merdeka dan berdaulat. 11 pagi. Istiadat mengangkat sumpah yang di-Pertuan Agong yang diadakan di Balai Lorong Seri, Istana Negara. Upacara ini disusuli dengan pelantikan jawatan Perdana Menteri, Ahli Jemaah Menteri, Hakim Besar serta Gubernur Pulau Pinang dan Melaka. 1.30 tengah hari. Majlis jamuan di residensi diadakan bagi mengucapkan selamat jalan kepada bekas Penterus Raja Tinggi British Sir Donald McGillivray. 5.25 petang. Sir Donald McGillivray dan isteri berlepas dari lapangan terbang Kuala Lumpur ke England. Beliau diberikan penghormatan dengan permainan merah dan barisan berhormat oleh Batalion ke-4 Askar Melayu.
Persoalan ketiga, huraikan kesan dalam pelbagai aspek apabila tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan. Kesan kemerdekaan tanah Melayu. Pertama, dari aspek politik. Kedua, dari aspek peringkat antarabangsa. Ketiga, dari aspek ekonomi. Dan yang keempat, dari aspek sosial. Kesan kemerdekaan dari aspek politik. Pengamanan sistem raja berperlembagaan. Setelah merdeka, negara kita mengambil konsep raja berperlembagaan yang di-Pertuan Agong menjadi ketua utama negara dengan bidang kuasa tertentu. Cabaran kerajaan persekutuan. Cabaran kerajaan persekutuan adalah untuk menggantikan pegawai Eropah dengan tempatan, khususnya dalam bidang profesional, pendidikan tinggi, keselamatan dan pertahanan. Demokrasi berparlimen. Rakyat mempunyai kuasa memilih kerajaan dan pemerintah melalui pilihan raya. Pelaksanaan pilihan raya memberi rakyat hak bersuara dan memilih wakil untuk menentukan hala tuju masa depan dan kesejahteraan negara. Hasil kemerdekaan yang dicapai membolehkan parlimen berkuasa mengumban undang-undang pada peringkat persekutuan. Pada peringkat negeri pula, Dewan Undangan Negeri berkuasa mengumbal undang-undang dan pentadbiran negara. Tunku Abdul Rahman dilantik menjadi Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Beliau mengekalkan ahli kabinet yang sedia ada dan melantik Datuk Abdul Razak Husin sebagai Timbalan Perdana Menteri. Selain itu, Tunku Abdul Rahman dilantik menjadi Menteri Luar yang bertujuan sebagai tanda kebebasan negara menjalankan dasar luar negara. Kesan kemerdekaan dari aspek peringkat antarabangsa. Menganggotai Commonwealth. Persekutuan Tanah Melayu diterima untuk menyertai pertubuhan Commonwealth apabila telah merdeka. Pertubuhan Commonwealth bermanfaat untuk mendapatkan hubungan sosio-ekonomi dengan negara ahli dan menjadi medan untuk negara kita mempamerkan komitmen terhadap isu yang dihadapi oleh negara anggota. Diiktiraf Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Tanah Melayu menjadi ahli PBB dalam persidangannya pada 17 September 1957. Negara kita merupakan anggota PBB yang ke-82. Dengan menyertai PBB, negara kita turut menjunjung prinsip PBB untuk melindungi hak manusia. Misi pengaman PBB. Tanah Melayu juga terlibat dalam misi pasukan pengaman PBB di Kongo. Pemilihan ini menggambarkan kepercayaan dan pengiktirafan tertinggi PBB kepada sebuah negara baharu untuk bersama-sama terlibat dalam pengurusan konflik antarabangsa. Penyertaan dalam Blok Sterling. Kedudukan Persekutuan Tanah Melayu sebagai negara yang berpendapatan tinggi daripada hasil getah dan biji timah memperkuat kedudukan mata wang pound sterling. Penyertaan Persekutuan Tanah Melayu yang mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh dalam sistem keutamaan tarif Commonwealth turut memperkukuh kedudukan ekonomi ahli-ahlinya. Kesan kemerdekaan dari aspek ekonomi. Rancangan Malaysia Pertama 1956 hingga 1960. Rancangan ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan tumpuan pada sektor luar bandar. Kerajaan memperbagaikan pengeluaran pertanian supaya tidak bergantung hanya pada pengeluaran getah. Rancangan Buku Merah. Rancangan Buku Merah dilancarkan pada 25 Januari 1961. Buku ini mengandungi projek berkaitan dengan kemudahan asas, pemantauan dan maklum balas berdasarkan rekod yang terdapat dalam Buku Merah diletakkan di dalam bilik gerakan kemajuan negara pada peringkat daerah, negeri dan pusat. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan iaitu SELDA. Badan ini ditubuhkan pada tahun 1956 untuk memajukan tanah baharu secara besar-besaran. Keluarga dari kawasan luar bandar dipindahkan ke rancangan tanah SELDA untuk menanam getah atau kelapa sawit. Perumahan dan kemudahan asas disediakan untuk peneroka. Institusi Kewangan Tempatan. Bank Kebangsaan Melayu merupakan bank pertama khusus untuk orang Melayu yang ditubuhkan di Klang Street, Kuala Lumpur
Bank ini mula beroperasi pada 26 Januari 1959 bagi menggalakkan kestabilan kewangan dengan menyediakan persekitaran yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi negara. Kesan kemerdekaan dari aspek sosial. Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kedudukan bahasa Melayu semakin kukuh apabila Pasal 1 Perkara 152 dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ditetapkan bahawa bahasa Melayu hendaklah dijadikan sebagai bahasa kebangsaan. Oleh itu, Dewan Bahasa dan Pustaka ditubuhkan pada 22 Jun 1956 di Johor Bahru, Johor sebagai sebuah jabatan di bawah Kementerian Pelajaran. Kesihatan. Pusat kesihatan dan hospital ditubuhkan untuk meningkatkan sosioekonomi penduduk luar bandar. Ketika mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, negara mempunyai sebanyak 65 buah hospital. Kementerian Kesihatan memainkan peranan penting dalam pemulihan isu sosial serta pembangunan masyarakat demi kesejahteraan rakyat. Kemudahan asas. Penyediaan kemudahan asas dan infrastruktur kepada masyarakat juga diberikan perhatian oleh kerajaan pada awal kemerdekaan. Kemudahan bekalan elektrik dan air bersih diutamakan demi keselesaan dan kesihatan penduduk. Dan pendidikan. Kerajaan telah mengeluarkan penyata rahman talib bagi mengkaji semula penyata jawatan kuasa pelajaran 1956 yang lalu. Penyata ini memberikan penekanan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah. Kesimpulan kajian kes. Pertama, kemerdekaan yang dicapai hendaklah dipertahankan agar kemakmuran dan kedaulatan negara terus berkekalan. Kedua, perjuangan membentuk sebuah negara dan bangsa yang merdeka memberikan pengorbanan yang sangat besar. Ketiga, langkah para pemimpin Persekutuan Tanah Melayu yang memilih mesyuarat sebagai pendekatan mengatasi kemudahan negara merupakan langkah yang bijak dan berkesan. Keempat, kita hendaklah menghargai para pemimpin negara dan sungguh lumus memastikan Malaysia mencapai ke arah kemerdekaan. Kelima, permuafakatan, toleransi dan kerjasama kaum merupakan kunci perpaduan dan kemakmuran negara ini. Sekian, terima kasih.